Bertemu kembali dalam cerita bersama saya Syaf Syukri, dan jika sebentar tadi kita membawakan laporan mengenai proses vaksinasi melibatkan golongan remaja 12 hingga 17 tahun yang akan bermula esok di Sarawak, dan ketika ini saya nak membawa anda ke Kedah. Kita nak bersama dengan rakan setugas di sana susulan dengan laporan khas yang dibuat mengenai tragedi yang melibatkan kejadian kepala air di kaki Gunung Jerai pada 18 Ogos lalu. Dan semalam kami ada membawakan laporan khas siri pertama yang disediakan oleh Abdul Hadi Awang. Dan menerusi laporan tersebut anda dapat saksikan di astroawani.com dan Awani 7.45 semalam. Dan untuk yang siri kedua akan dibawakan malam ini. Dan kita nak memberi fokus. Dan dalam laporan tersebut, Abdul Hadi memberi fokus kepada punca sebenar kepada kejadian yang berlaku di kaki Gunung Jerai yang merupakan lokasi sebelum ini merupakan lokasi peranginan. Dan bersedia di talian ketika ini bersama saya Abdul Hadi Awang. Abdul Hadi. Okey, Syaf. Assalamualaikum, apa khabar? Baik. Okey, Abdul Hadi, mungkin semalam kita dah bawakan laporan khas siri pertama yang disediakan oleh Abdul Hadi sendiri, dan malam ni kita akan membawakan laporan khas siri kedua mengenai punca sebenar yang berlaku di kaki Gunung Jerai, di mana seperti kita sedia maklum pada 18 Ogos lalu berlaku kejadian kepala air di sana. Dan menerusi cerita sebenar di sebalik kejadian bencana Gunung Jerai, mungkin Hadi boleh kongsikan secara mungkin dengan bahasa yang lebih ringkas kepada penonton Astro Awani ketika ini punca sebenar kepada kejadian tersebut, Hadi. Okey, Syaf. Sebenarnya selepas kejadian itu berlaku, dalam sehari dua selepas kejadian itu berlaku, banyak cakap-cakap mengatakan kejadian itu berpunca daripada aktiviti pembalakan, berpunca daripada aktiviti kuari, berpunca daripada kawasan-kawasan tanah persendirian. Namun perkara itu sebenarnya dinafikan banyak pihak. Terutama Menteri Besar Kedah menyatakan bahawa tiada aktiviti pembalakan berlaku. Soalan sama ditanyakan kepada pihak Jabatan Bomba yang Menyelamat yang membuat tinjauan dari udara, menyatakan juga tiada aktiviti pembalakan maupun aktiviti kuari berlaku di kawasan kaki Gunung Jerai, terutama melibatkan beberapa kawasan peranginan. Untuk nak difahamkan, di kawasan kaki Gunung Jerai itu yang kawasan yang terjejas adalah kawasan Titi Hayun yang pertama, yang kedua adalah kawasan Seri Perigi, yang ketiga adalah kawasan Batu Hampar, ketiga itu merupakan kawasan peranginan yang memiliki air terjun masing-masing yang kecantikannya memang tidak dapat disangka lagi sesuai untuk aktiviti pelancongan terutamanya. Dan satu lagi kawasan yang terjejas adalah di kawasan Tupah di daerah lain, iaitu daerah Kuala Muda yang terletak di kawasan Merbok itu sendiri. Dan untuk bercakap mengenai punca sebenar kejadian, seperti yang saya melaporkan semalam melalui laporan khas siri 1 semalam, punca sebenar kejadian adalah berpunca daripada tanah runtuh yang berlaku. Kenapa berlaku tanah runtuh ini? Dia sebenarnya ada dua faktor sebenarnya. Tapi seperti Syaf katakan tadi, kejadian kepala air. Untuk maklumat semua, kejadian kepala air ini memang selalu terjadi seperti yang difahamkan penduduk setempat. Tapi untuk nak memahamkan, kejadian sebenar yang berlaku pada hari 18 Ogos itu adalah kejadian yang boleh disebut sebagai aliran puing. Kerana perbezaan aliran puing dengan kepala air ini adalah aliran puing ini membawa sekali tanah-tanah runtuh. Apa yang dibawa sekali adalah pokok, batu bata dan juga bahan-bahan lain yang bercampur sekali aliran kuat air itu sendiri, dan kemudiannya terus turun ke kawasan yang lebih rendah. Itu perbezaan aliran puing dengan kepala air. Dan sebutan sebenar kejadian itu sebenarnya menurut pengarah Jabatan Mineral dan Geosains, Tuan Abdullah, beliau maklumkan sesuai disebut lagi sebagai aliran puing ataupun aliran debris. Dan sudah pastinya kejadian itu saya sebutkan tadi adalah berlaku disebabkan tanah runtuh. Mengapa berlaku tanah runtuh? Dia sebenarnya ada dua sebab sebenarnya. Untuk nak memahamkan semua, yang pertama adalah faktor pencetus. Di mana seperti yang saya laporkan semalam, faktor pencetusnya adalah hujan yang turun. Hujan yang turun di kawasan itu dalam tempoh 8 jam adalah bersamaan dengan hujan yang turun sepatutnya dalam tempoh sebulan. Itu yang mengakibatkan kejadian tanah runtuh itu sendiri. Dan ada juga faktor-faktor lain yang menjadi penyumbang kepada kejadian tanah runtuh itu. Antaranya ialah faktor morfologi. Faktor morfologi ini adalah bentuk muka bumi di kawasan sekitar itu, kawasan Titi Hayun, Batu Hampar dan juga kawasan Seri Perigi, di mana kedudukan sudut cerunnya adalah melebihi 25%. Itu di kawasan Seri Perigi dan juga di kawasan Batu Hampar. Manakala di kawasan Titi Hayun ada satu air terjun yang dari atas, dari tempat tinggi, dia berkedudukan sekitar 75 ke 80 kalau mengikut cerunnya, dan ianya sudah pasti apabila air dari atas turun,
meneruni air terjun itu yang memberi impak besar kepada kawasan yang terletak di kawasan yang lebih rendah, terutama rumah-rumah penduduk itu sendiri. Itu antara sebuah sedikit rumusan mengenai apa yang dilaporkan semalam, dan juga antara kesan lain yang menjadi penyumbang adalah faktor geologi, yang mana wujud retakan pada batuan utama. Di Gunung Jerai ini ada beberapa batuan utama, tapi di kawasan yang berlaku itu ada dua batuan utama, iaitu granit dan juga metasedimen. Itu faktor penyumbang kedua, dan faktor penyumbang ketiga adalah profil lulu hawa yang memberi kesan kepada ketebalan lapisan tanah itu sendiri, Syaf. Baik, itu antara yang saya rasa dikongsikan oleh Abdul Hadi, begitu padat sekali. Dan Abdul Hadi, kita nak bercakap selain daripada punca sebenar kepada kejadian seperti yang Abdul Hadi sudah ceritakan, sudah kongsikan kepada kami dengan panjang lebar seperti tadi. Jadi mungkin Abdul Hadi boleh membawa kembali penonton-penonton. Mungkin Abdul Hadi ada berkesempatan untuk melawat sendiri tapak bermulanya kejadian tersebut, dan mungkin boleh kongsikan bagaimana keadaan di tempat tersebut ketika ini. Abdul Hadi. Okey, memang dari hari pertama lagi memang tinjauan kami kita buat macam sebelum ni, jika ingat kembali, sehari 5 kali secara langsung kita buat dari lokasi kejadian. Sudah pastinya keadaan terkini yang dibawakan dari hari pertama itu sendiri, kemusnahan kalau diikutkan pertama di kawasan Gunung Jerai itu sendiri, di kawasan 3 lokasi peranginan yang saya sebutkan tadi, Seri Perigi, Titi Hayun dan juga Batu Hampa, memang memberi kesan teruk, terutama yang terletak di pada laluan aliran sungai. Rumah-rumah di tepi itu memang sekitar dianggarkan lebih 1,300 rumah keluarga yang tinggal di kawasan aliran sungai itu memang menghadapi kesan yang teruk. Ada sebuah sekolah, iaitu Sekolah Kebangsaan Haji Nyak Gam, lumpur ataupun orang Kedah panggil kelebok. Kelebok dia itu sudah mencecah hingga 1 kaki. Apabila saya membuat tinjauan di makmal komputer sekolah itu, sehingga lumpur itu naik sehingga ke paras meja di dalam makmal komputer itu, menunjukkan kesan yang agak teruk, manakala sekolah itu berada pada salah satu laluan aliran sungai-sungai kecil yang membawa kepada kawasan yang lebih rendah. Itu yang kesan yang saya dapat bawakan, yang saya dapat tunjukkan dan maklumkan kepada anda. Tapi untuk makluman semua, untuk siri 2 hari ini sebenarnya ada diceritakan mengenai adakah kesan-kesan ini, adakah perkara ini akan berlaku lagi pada masa akan datang. Adakah penduduk-penduduk yang menyatakan bahawa mereka ketika ini masih risau. Ada yang malam pasang jam penggera pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5 untuk tengok sendiri. Kalau dengar bunyi hujan, bunyi aliran air yang pelik sikit, mereka akan berjaga takut peristiwa sama berlaku, dan mereka menjelaskan pelbagai kerosakan berlaku, terutama membabitkan almari, dapur dan juga mesin basuh. Itu 3 perkara utama yang mereka perlukan sangat ketika ini. Macam saya buat tinjauan 2 hari lepas berhubung dengan bantuan khas COVID-19, apa yang ingin mereka gunakan duit itu untuk beli adalah 3 perkara itu. Pertama adalah mesin basuh, yang kedua adalah dapur, dan yang ketiga adalah almari. Manakala kebanyakan bantuan yang mereka peroleh ketika ini adalah bantuan-bantuan berasaskan makanan dan sebagainya. Tapi bantuan-bantuan berasaskan peralatan rumah yang mereka rosak ini, hampir 1,000 rumah, lebih 1,000 rumah ini, itu sebenarnya yang mereka mahukan, dan mereka berharapkan agar lebih banyak pihak yang prihatin atas nasib yang mereka hadapi ketika ini. Abdul Hadi dia mengatakan tadi bahawa penduduk-penduduk sana, saya pastinya mereka fobia dengan kejadian berlaku, sampai Hadi ada kongsikan tadi mereka memasang pengera, kalau ada dengar bunyi air pun mereka dah takut. Jadi apa antara inisiatif yang diambil oleh pihak berkuasa dan kerajaan negeri bagi memastikan mungkin kejadian tidak berulang lagi di masa akan datang, atau mengambil inisiatif memindahkan penduduk dari kawasan yang berisiko tinggi? Sebab kita tahu di asrawani.com ada laporkan di mana 18 lokasi pusat peranginan berisiko tinggi berlaku fenomena kepala air pada 4 September lalu, dan pastinya di kawasan-kawasan di sekeliling kawasan peranginan tersebut ada kediaman-kediaman penduduk. Jadi bagaimana, apa langkah yang diambil oleh kerajaan negeri khususnya dan dalam orang kata mengurangkan fobia, dalam menghilangkan ketakutan penduduk setempat? Hadi. Okey, sebenarnya Syaf, sebelum laporan 4 hari bulan September itu, sebenarnya ada satu kejadian kepala air kecil berlaku di kawasan Titi Hayun Industri selepas hujan lebat turun pada waktu pagi, 9 pagi, dan kejadian kepala air itu nasib baik kejadian kepala air itu berlaku pada jalan utama, tak membabitkan rumah-rumah penduduk. Manakala jika ia berlaku sekali lagi kepada rumah-rumah penduduk, sudah pastinya kesan yang lebih teruk. Namun kejadian kepala air itu hanya melibatkan jalan utama saja, dan jalan itu air itu surut
sekitar satu jam selepas kejadian kepala air itu berlaku. Dan untuk tindakan lanjut seperti yang saya maklumkan sebelum ini dalam awani.com dan sebagainya, pihak berkuasa terutama pihak polis dan pihak bomba sentiasa mengadakan tinjauan berterusan di kawasan terlibat, manakala saya difahamkan oleh pihak Jabatan Mineral dan Geosains bahawa mereka ketika ini telah mengesan lebih 60 tanah runtuh di kawasan kaki Gunung Jerai, mana dalam bentuk minor ataupun major, dalam bentuk kecil ataupun bentuk berskala besar. Itu menunjukkan kawasan itu masih lagi berisiko kepada penduduk-penduduk sekitar. Dan semalam juga ada turun pengarah bomba untuk menceritakan mengenai kisah sebenar dan sebagainya. Kami ada sempat bertanyakan mengenai sistem amaran penggera, dan sudah pastinya itu akan saya bawakan dalam siri 2 sebentar lagi, Syaf. Baiklah, terima kasih Hadi. Hadi, sebelum tu kita nak tanya Hadi, kenapa Hadi bersiaran langsung dalam kereta tu Hadi? Mungkin Hadi boleh kongsikan. Sebenarnya kami media di Kedah ni sebenarnya kami dimaklumkan semalam ada salah seorang pengamal media di Kedah ini didapati positif COVID-19, dan sudah pastinya ianya menyebabkan kami yang membuat liputan bersama beliau terpaksa menjalani kuarantin kendiri. Semalam saya ada buat swab test dan alhamdulillah negatif, dan sekarang ini saya bersama dengan keluarga sendiri di kampung, dan itu memungkinkan saya kalau saya buat dalam bilik sebagainya mungkin bising di dalam rumah, dan saya pilih untuk buat dalam kereta, Syaf. Baiklah, terima kasih Abdul Hadi. Itu menunjukkan kesungguhan kita untuk memberikan laporan yang terbaik untuk anda penonton setia Astro Awani. Terima kasih sekali lagi Abdul Hadi Awang, wakil Astro Awani di Kedah, dan jangan lupa untuk saksikan Awani 7.45 malam ini di mana kami akan membawakan siri kedua laporan khas, di mana laporan yang akan dibawakan adalah Abdul Hadi susulan dengan kejadian yang berlaku di Kedah pada 18 Ogos lalu dan cerita sebenar di sebalik kejadian bencana Gunung Jerai. Jadi saya kira sekian saja cerita untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum. Salam hormat.